Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan topik kebarangkalian. Kali ini kita tengok kebarangkalian suatu peristiwa. Ya, kebarangkalian suatu peristiwa. Okay, bagi suatu eksperimen, pelbagai peristiwa boleh ditakrifkan. Dalam satu eksperimen ada pelbagai peristiwa boleh ditakrifkan. Contohnya, bagi eksperimen melambung sebiji dadu, okay, kita ada ruang sampel. Ruang sampel maknanya kesudahan yang kita dapat bila kita baling dadu itu. Kita ada 1, 2, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Maka peristiwa boleh ditakrifkan ialah peristiwa, okey, dia ada dua peristiwa di sini, iaitu kita ada peristiwa A. Okey. Hasil lambungannya adalah nombor perdana. Nombor perdana kita ada 2, 3, 5. Bila lambung tu dapat nombor perdana, maknanya peristiwa mendapat nombor perdana. Peristiwa itu untuk peristiwa A. Manakala peristiwa B, hasil lambungannya adalah gandaan 3. 3 dan 6. Itu adalah peristiwa. Dengan itu, suatu peristiwa A ialah subset bagi ruang sampel itu. A ialah subset bagi ruang sampel itu. Subset. Ya, sub. Kalau topik, subtopik. Okay. Kalau ini, subset. Okay, tak apa. Kita teruskan lagi. Kebarangkalian suatu peristiwa. Okay. Suatu peristiwa yang ditakrifkan tidak semestinya berlaku. Okay, kita tengok kebarangkalian satu peristiwa. Suatu peristiwa ditakrifkan tidak semestinya berlaku. Bagi eksperimen di mana setiap kesudahan yang mungkin adalah sama boleh jadi, kebarangkalian berlakunya peristiwa A ditakrifkan seperti berikut. Kalau kita tengok tadi, peristiwa A adalah hasil lambungan ialah nombor perdana. Jadi kebarangkalian, kebarangkalian berlakunya peristiwa A adalah bilangan kesudahan bagi A per dengan jumlah bilangan kesudahan yang mungkin S. Okey, maknanya kat sini PA, peristiwa bagi A sama dengan ini bilangan. Bilangan A maksud dia peristiwa A tu berapa dia punya bilangan dia. Okey, 1, 2, 3. 3 bilangannya. 3 daripada bilangan S. Bilangan S adalah berapa banyak sampel dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 3/6. Okay, sama juga dengan 3 kali 1, 3 kali 2 sama dengan 1/2. Jadi kebarangkalian berlakunya peristiwa A adalah 1/2. Dia macam tu. Dia melibatkan juga pecahan. Okey. Kita tengok ada beberapa perkara lagi. Lebih besar nilai kebarangkalian, lebih mudah peristiwa itu berlaku. Okey, contoh. Kalau yang ini 1/2, kita tengok PB tadi. PB sama dengan peristiwa B adalah gandaan bagi 3, di mana kita ada 3 dan 6, maknanya 2 per dengan bilangan sampel tadi 6. So 2 kali 1, 2 kali 3 sama dengan 1/3. 1/2 dengan 1/3 mana lebih besar? 1/2 lebih besar. Jadi kebarangkalian A lebih daripada B. Dia macam itu. Lebih besar nilai kebarangkalian, lebih mungkin. Maknanya lebih mungkin dia akan terjadi. Okey, paling simple macam ni lah. Okey, ke dalam ni ada guli merah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ada satu je guli putih. Mana kemungkinan yang lebih besar untuk kita dapat? Yang merah lah, sebab merah lagi banyak daripada putih. Dia macam itu. Kalau kita seluk-seluk tu dalam banyak-banyak tu, ada satu je putih. Susah lah nak dapat yang putih tu. Yang merah lebih mudah dapat. Okey. Jika tiada kesudahan dari ruang sampel X yang memenuhi peristiwa A, maka peristiwa A tidak mungkin berlaku. Okey. Nilai A
Nilai peristiwa A itu adalah kosong, maknanya PA adalah kosong. Contoh dia, saya dah buat tadi guli tu. Okey, katakan peristiwa A adalah untuk mendapatkan guli biru. Memang tak ada lah dalam balang tu, tak ada warna biru. Jadi PA sama dengan kosong, memang tak ada guli biru tu. Tak mungkin berlaku. Itu maksud dia. Okey, bagi eksperimen melambung sebiji dadu, peristiwa A adalah hasil lambungan nombor yang lebih besar daripada 10. Contohnya, yang ini dibagi contoh dadu. Okey, dadu, peristiwa A adalah melambung dadu. Nak dapatkan nombor lebih besar daripada 10. Memang tak ada lah. Dia maksimum dadu, sebiji dadu, maksimum nilai dia adalah 6. Okey, jadi PA sama dengan kosong. PA adalah peristiwa A yang tidak mungkin berlaku. Yang memang tak ada. Jadi tak mungkin berlaku. Okey. Jika semua kesudahan dari ruang sampel S memenuhi peristiwa A, maka peristiwa A pasti berlaku. NA sama dengan NS, terusnya PA sama dengan 1. Ini confirm dapat. Simple aja. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh yang senang-senang je bagi cepat faham. Okey, dalam balang ni ada 3 biji guli warna merah. Merah ke pink tu? Pink. 3 biji warna pink. Apakah kesudahan peristiwa A untuk mengambil guli berwarna pink? Confirm, seluk-seluk confirm lah dapat warna pink. Itu maksudnya confirm dapat, confirm jadi. Jadi, jika PA sama dengan 1, maka peristiwa A pasti berlaku. Peristiwa A pasti berlaku, ambil-ambil dapat warna pink. Confirm dapat warna pink. Sebab dalam tu ada warna pink je, tak ada warna lain. Okey, jadi PA sama dengan 1. Okey, boleh faham yang tu Okey. Okey, kita tengok yang ini. Kita tengok contoh. Sebuah balang mengandungi 10 biji gula-gula berperisa oren. Ini elok kita tulis 10 biji oren dalam satu balang. Okey, 6 biji gula-gula berperisa kopi. 6 biji kopi. Dan 2 biji gula-gula berperisa strawberry. Berapa 2? 2 adalah strawberry. Okey. Sebiji gula-gula dikeluarkan secara rawat daripada balang itu. Cari kebarangkalian bahawa gula-gula yang dikeluarkan itu A berperisa kopi. Okey, katakan kita ini kopi kita bagi peristiwa K. Strawberry kita bagi peristiwa S. Nanti dia sama dengan tu. Strawberry B lah. Okey, B. Okey, lychee kita bagi L untuk lychee. Okey, kita tengok macam mana kita nak cari kebarangkalian untuk berperisa kopi. Kopi yang mana? A. Kita nak jawab A. Berperisa kopi. Kopi yang ini. Okey, jadi 6 biji kopi jadi 6 per dengan sampel dia. Okey, kita ada berapa biji? 10, 6, 8, 28 biji. Ini adalah dia punya S. Okey, bilangan NS bukan S. NS dia. Okey. Okey, kita ada 6 per 28. Okey, kita kecilkan 6 per 28 itu untuk dapat dia punya kebarangkalian. Kita boleh dapat dia punya pecahannya adalah 3 per 14. Jadi, P peristiwa untuk mendapat berperisa kopi. K mewakili kopi sama dengan 3 per 14. Okey. Okey, 2 kali 3, 2 kali 14. Kita bahagikan dengan 2 untuk kita kecilkan. Okey, kita tengok lagi. B. Okey, kita pergi B. Kita pergi B. Berperisa strawberry. P strawberry. Strawberry kita bagi dah nama B. Okey, sama dengan N strawberry per dengan NS. Okey, kita dapat N strawberry. Strawberry kita ada 2 per dengan 28. So, kita ada 2 kali 1, 2 kali 14.
So 2 kali 1, 2 kali 14. So dia punya kebarangkalian adalah 1/14. Okey, manakala kita nak jawab soalan C. Okey, kita ada berperisa laici. Laici. Ada ke laici dalam tu? Tak ada kan? Ambil-ambil dalam tu tak ada laici, tiba-tiba ada. Itu namanya magic, itu bukan kebarangkalian. Ambil-ambil tiba-tiba ada laici, itu magic, bukan kebarangkalian. Jadi PL sama dengan kosong sebab dalam tu tidak ada laici. Okey, kita tengok contoh yang nombor 2 ini. Harapnya untuk contoh ini okey, ini adalah contoh. Eloknya pelajar sekarang tekan butang pause. Okey, tekan butang pause dan kemudian cuba jawab sebelum saya terangkan macam mana nak jawab. Dah cuba buat, ya. Kalau dah cuba buat, kita tengok. Okey, kita tengok. Bila dah cuba buat tu, kita tengoklah sama ada jawapan yang kamu buat itu betul atau tidak. Jadual di bawah menunjukkan peserta kuis matematik mengikut jantina dan aliran. Kita ada murid perempuan, okey, murid lelaki, sains dan sastera. Okey, seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan peserta ini. Cari kebarangkalian bahawa murid perempuan dipilih. Okey, murid perempuan dipilih. Okey, kita tengok semua sekali jumlah murid. Kita kena kira dulu berapa jumlah murid. Okey, kita ada 7 campur 8 campur 8 campur 6. Okey, kita ada 7 campur 8 campur 8 campur 6. Kita ada 29 murid. Okey, 29 murid. 7 campur 8 campur 8 campur 6. Okey, kita ada 29 murid. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan peserta ini. Cari kebarangkalian bahawa murid perempuan dipilih. Yang 29 adalah NS, ya. NS, jumlah semua sekali, ya. Okey, kita nak tengok berapa kebarangkalian murid perempuan. Murid perempuan yang 7 dengan 8. Okey, kita peristiwa untuk mendapat murid perempuan, katakan kita letak P. Okey, ini untuk soalan A. Sama dengan jumlah murid perempuan adalah 7 campur 8 per dengan NS kita adalah 29. So, kita akan dapat okey, 15 per 29. Okey, 15 per 29. Macam tu. Simple je. Itulah kebarangkalian untuk mendapatkan murid perempuan. Okey, kita jawab soalan B. Seorang murid dipilih secara rawak dari kumpulan peserta lelaki. Okey, dari kumpulan peserta lelaki. Cari kebarangkalian bahawa murid yang dipilih itu adalah daripada aliran sains. Dari kumpulan peserta lelaki. Jadi dia punya NS dia adalah lelaki. Okey, dia tak termasuk perempuan. Jadi dia adalah daripada lelaki. Jadi katakan adalah daripada aliran sains. Jadi peristiwa untuk mendapatkan LS, katakan lelaki sains sama dengan, okey, kita tengok yang lelaki sainsnya adalah 8 orang perkan dengan jumlah murid lelaki 8 campur 6. So, kita tengok. So, kita dapat 8 per 14. Okey, 8 per 14. Bila kita kecilkan, kita akan dapat pecahannya adalah 4/7. Okey, boleh?